Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami berjaya menyiapkan satu tugasan melibatkan Akta Tanggungjawab Fiskal. Sebelum itu saya mengenalkan diri saya Muhammad Fadli Hakim bin Kamari 282661. Dan diikuti oleh rakan saya Encik Muhammad Zaki bin Azali 282334, diikuti Nur Syafura binti Ahsin 282445 dan juga Nur Zaimah binti Ahmad 282505. Okey, saya mulakan untuk sesi pengenalan bagi Akta Fiskal ni. So kalau kita tanya apakah itu Akta Tanggungjawab Fiskal? Jadi Akta Tanggungjawab Fiskal ni adalah salah satu usaha dalam menambah baik ketelusan dan menterakuman di dalam proses penyediaan bajet tahunan. So, Kementerian Kewangan kita MOF telah menerbitkan Kertas Konsultasi Awam KKA sebagai pelengkap pada mentadbirkan ekonomi negara. Selain itu juga fiskal sendiri dalam bahasa mudah merujuk pada strategi kerajaan dalam bentuk membuat keputusan untuk menaikkan atau menurunkan cukai dan menambah dan atau mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Ini adalah berdasarkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh sebuah negara lah. Selain cukai dan perbelanjaan yang menjadi alat dasar fiskal, ia juga mempunyai dua strategi biasa digunakan oleh kerajaan, iaitu expansionary fiscal strategy atau contractionary fiscal strategy, maknanya strategi mengucuk dan mengembang. Bagi kita memahami bagaimana dasar fiskal ini dilaksanakan, kita akan terus melihat kepada masalah ekonomi itu sendiri. So biasanya masalah itu menyebabkan sebuah negara dari segi situasi apa. Ia jelas menunjukkan kita melihat bagaimana dasar fiskal ini diguna untuk menangani masalah ekonomi. Ia biasa terbagi pada dua masalah, iaitu dari segi kepenerimaan ataupun inflasi itu sendiri. Hubungan Akta dengan fiskal negara. Kerajaan akan menambah baik proses belanjawan berasaskan sifar dalam pengagihan sumber di samping mengemas proses tender terbuka. Program dan projek berimpak tinggi akan diberi keutamaan sementara pembaharuan institusi akan membantu mengurangkan ketirisan. Kerajaan dijangka memperkenalkan Akta Perolehan Kerajaan pada tahun 2020 yang bertujuan menggalakkan takbir urus yang baik dalam menguruskan perbelanjaan awam. Selain itu, kerajaan sedang merangka Akta Tanggungjawab Fiskal yang dijangka dibentangkan pada tahun 2021 untuk memastikan kestabilan fiskal, ketulusan dan accountability dalam sektor awam. Akta ini juga membantu memulihkan ekonomi negara. Bagi tahun 2022 ialah tahun pemulihan ekonomi, reformasi dan pengukuhan fiskal akan dimulakan bagi membina semula daya tahan fiskal negara dalam menghadapi cabaran masa depan. Perkara ini memfokuskan kepada menyokong tiga paksi utama, iaitu mengukuhkan pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. Kerajaan juga sedang menjalankan semakan perbelanjaan awam dengan kerjasama Bank Dunia bagi memastikan kecekapan dan keberkesanan perbelanjaan awam dengan menjejaskan sistem penyampaian awam. Justeru, produktiviti perbelanjaan awam boleh ditingkatkan bagi memastikan nilai faedah terbaik bagi setiap ringgit wang rakyat. Mengapa Akta ini penting? Pengenalan Akta sangat penting dalam menyokong komitmen kerajaan untuk mengukuhkan kewangan awam melalui peningkatan disiplin fiskal. Jika kita lihat keberkesanan dan ketulusan perbelanjaan sangat penting dalam menstabilkan ekonomi negara supaya berada di paras yang selesa pada ketika ini. Penting Akta Fiskal ini adalah melalui dengan adanya Undang-Undang Tanggungjawab Fiskal, iaitu dokumen undang-undang yang meliputi piawaian, peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan pengurusan fiskal dan belanjawan. Undang-undang ini bertujuan untuk mengukuhkan kewangan awam bagi memastikan kemampanan fiskal jangka panjang. Objektif itu boleh dicapai melalui pembangunan rangka kerja, pengawal seliaan fiskal yang mantap yang tertumpu pada prinsip, prosedur, peraturan fiskal atau sebarang kombinasi berdasarkan keperluan sesebuah negara. Jawatan kuasa pilihan belanjawan ialah satu daripada 6 jawatan kuasa pilihan diumumkan pada Disember 2018. Jawatan kuasa itu terdiri daripada ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Kewajipan perkara utama jawatan kuasa ini termasuklah meneliti belanjawan persekutuan dan perkara yang boleh menjejaskan pelaksanaan bajet.
Jawatan kuasa ini memainkan peranan penting dalam merealisasikan akta fiskal ini berjalan selari dalam mencapai matlamat yang diinginkan. Pada Mac 2019, jawatan kuasa memutuskan untuk menyemak kedudukan hutang dan pendedahan liabiliti dan kesannya terhadap belanjawan kerajaan. Jawatan kuasa ini telah menyemak dan memperhalusi pelbagai aspek hutang dan liabiliti termasuk projek-projek yang terlibat dalam mengimbangi akta fiskal itu sendiri. Justeru, laporan jawatan kuasa yang diterbitkan pada Julai 2019 mengesahkan kedudukan pendedahan hutang dan liabiliti serta menggariskan 8 cadangan kepada kerajaan untuk mengukuhkan pengurusan dan meningkatkan ketulusan hutang dan pendedahan liabiliti berdasarkan prinsip takbir urus pengurusan yang baik, berhemat dan pemantauan berterusan. Kerajaan boleh mempertimbangkan pelbagai komponen utama dan pilihan untuk digubal menjadi undang-undang dengan strategi dasar fiskal. Jangka sederhana menjadi antara komponen utama FRL yang menyediakan panduan fiskal, unjuran dan inisiatif dasar utama lazimnya untuk 3 tahun. Strategi dasar belanjawan tahunan ialah satu lagi komponen utama FRL yang melengkapkan objektif fiskal jangka sederhana, manakala komponen penting lain termasuk penerbitan laporan berkala mengenai prestasi dasar fiskal dan penyata kewangan yang diaudit untuk memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan maklumat. Jika kita lihat ketika ini, kebanyakan negara maju dan membangun telah menerima pakai FRL untuk mengukuhkan institusi fiskal dan menggalakkan pengurusan mereka dengan lebih bertanggungjawab dan telus. Saya teruskan lagi dengan nilai dan faedah yang tergandung dalam akta. Terdapat banyak nilai dan faedah bakal diperolehi dalam melaksanakan akta ini. Faedah terpenting dalam penguatkuasaan akta tergandung fiskal yang dijangka akan mengukuhkan kewangan awam melalui peningkatan disiplin fiskal, keberkesanan perbelanjaan dan ketulusan. Objektif itu boleh dicapai melalui pembangunan rangka kerja pengawasaliaan fiskal yang baik, memfokuskan kepada prinsip, prosedur, peraturan fiskal atau mana-mana gabungan berdasarkan keperluan sesebuah negara. Kedudukan kewangan Malaysia dijangka bertambah baik melalui usaha berterusan untuk meningkatkan hasil melalui pencapaian matlamat yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pembaruan Cukai dan Pengubadan Akta Perolehan Kerajaan 2020 serta Akta Tanggungjawab Fiskal 2021. Faedah ini juga bakal diperolehi sekiranya pelaksanaan akta ini sebagai persediaan kepada perubahan dalam had hutang dan menambah baik kewangan awam dan bakal membantu masyarakat dalam merancang pembelanjaan mereka bagi mengimbangi ekonomi sesebuah isi rumah itu sendiri. Pendirian fiskal kerajaan adalah untuk terus mengutamakan memacu negara keluar daripada krisis ekonomi yang teruk. Dengan sokong fiskal yang ketara dijangka dapat membendung dan menyokong aktiviti ekonomi domestik. Selain itu juga mampu menjana pelaburan dan merangsang pembelanjaan penggunaan bagi mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Akta ini juga mampu mengekalkan paras nilai yang bersih. Ia dilihat bersifat kontemporari dan jika kita memfokuskan kepada pencatuan ekonomi dunia, ia mampu mengubah secara langsung memberi impak kepada negara kita. Secara umumnya, pengenalan FRA dijangka memberi faedah yang baik terhadap pengubahan dasar dan pengurusan fiskal negara kita ke arah memastikan kemampuan jangka panjang kedudukan kewangan. Antara impak positif termasuklah yang pertama, dapat meningkatkan takbir urus, accountability dan ketulusan dalam pengurusan fiskal negara. Yang kedua, sumber hasil dan pembelanjaan terdapat diurus dengan cekap dan memastikan keberkesanannya berlanjutan untuk dijangka pada masa yang panjang. Kawalan paras hutang negara akan lebih berkesan dan terkawal dengan pengurusan hutang yang baik dan berhemah, sekaligus mengurangkan lagi hutang negara dari berada di paras yang membimbangkan. Yang keempat, pengurusan risiko fiskal meliputi komitmen jaminan kerajaan dan obligasi bertambah daripada aktiviti kerajaan juga akan menjadi lebih baik. Ianya juga dapat memberi jaminan ke arah mengurangkan impak pada kedudukan kewangan negara. Yang kelima, laporan dan fiskal. Laporan data fiskal juga akan memberi lebih telus serta memberi gambaran yang lebih jelas dan tepat mengenai belanjawan dan memastikan kedudukan kewangan negara berada pada kedudukan yang stabil. Yang keenam,
dapat menambah baik kedudukan Malaysia dalam beberapa indeks berkaitan takbir accountability dan ketulusan seperti YGI dan OBI. Ia juga mampu memberi impak positif kepada penarafan kredit berdaluat negara. Seterusnya adalah cabaran yang akan dihadapi oleh negara dalam melaksanakan akta tersebut. Kerajaan sedar akan cabaran yang akan ditempuhi dalam memenuhi keperluan untuk menambah baik pengurusan risiko kerajaan. Perlu komited untuk mengurangkan hutang dan pendedahan liability. Langkah proaktif perlu diambil untuk menguruskan hutang dan pendedahan liability semasa untuk memastikan kedudukan fiskal perlu berada dalam keadaan lebih kukuh. Langkah seperti pelaporan kedudukan hutang dan pendedahan liability bermula pada tahun 2018. Cabaran juga wujud apabila kerajaan memperkenalkan kod khusus dalam buku anggaran pembelanjaan kerajaan persekutuan untuk komitmen kewangan terutama projek pengurusan awam swasta PPP dan pembayaran pemindahan berkaitan hutang dan liability. Ia memberi cabaran kepada jawatankuasa pilihan belanjawan di mana di bawah Parlimen dalam meneliti dan mengesahkan kedudukan hutang dan obligasi liability kerajaan persekutuan secara keseluruhan melalui laporan yang diterbitkan pada bulan Julai 2019. Penilaian yang menyeluruh adalah penting untuk menyimbangi faedah sebagai tambahan kepada risiko yang berkaitan dengan instrumen fiskal ini. Kerajaan juga perlu kekal komited untuk memastikan pendedahan liability diurus dengan baik tanpa prejudis kepada kedudukan kewangan dari semasa ke semasa. Hutang dan pendedahan liability selain daripada hutang kerajaan persekutuan, pendedahan kewajipan kerajaan yang lain termasuk komitmen jaminan negara juga menjadi cabaran dalam memastikan negara tidak mempunyai paras hutang yang membimbangkan. Selain itu, kuasa institusi agama dan kuasa Raja-Raja Melayu juga perlu dijadikan sebagai rujukan dalam setiap keputusan yang dirasakan perlu. Seterusnya saya akan membentangkan pelaksanaan akta yang serupa di salah satu negara maju. Pengalaman negara lain kebanyakan negara maju dan membangun dalam menggunakan FRA bagi mengukuh institusi fiskal kerana menggalakkan pengurusan fiskal yang lebih bertanggungjawab dan telus. Undang-undang sistem belanjawan dan perjanjian antarabangsa atau digubah secara berasingan sebagai panduan pentadbiran kewangan awam. Negara Ireland, New Zealand dan Thailand menjadikan FRA sebagai undang-undang berasingan kerana beberapa kelebihan antaranya merangkumi pelbagai lapisan kerajaan, menumpukan pada proses fizikal berbanding proses belanjawan dan menunjukkan komitmen politik bagi pembaharuan fiskal. Kita mengambil contoh negara jiran terdekat iaitu Thailand. Negara mereka sudah mengamalkan akta ini dan dilihat membantu merancangkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pemulihan dan pelaksanaan akta ini sedang dijalankan walaupun ia belum meluas. Pendapatan dalam negeri juga menunjukkan permintaan kekal lembab di tengah-tengah cabaran struktur. Inflasi terus menunjukkan kelemahan tidak dinamik dan lebihan akaun semasa kekal besar. Kerajaan Thailand telah mengambil langkah penting untuk mengukuhkan kestabilan kewangan dan mengubah pembaharuan menunjukkan kesan yang baik untuk pengurusan fiskal, jangka sederhana dan credibility. Antara disiplin kerajaan Thailand dalam melaksanakan akta ini ialah peraturan fiskal, peraturan pembelanjaan, memperkenalkan peraturan, menetapkan sasaran pelaburan awam, menetapkan had dana luar jangka dan bayaran balik hutang, memerlukan rangka kerja fiskal jangka masa yang agak pendek. Mereka juga menubuhkan satu jawatankuasa iaitu National Fiscal Policy Board. Mereka menambah baik laporan risiko fiskal. Okey, saya pergi pada kesimpulannya. So kesimpulannya kat sini kita boleh tengok penggubalan akta ni yang mana bila dia diurus dengan baik, dia seharusnya dia mempunyai peraturan yang fleksibel, mudah, telus dan teratur. Peraturan fiskal adalah perlu dipantau dan dilakukan secara berkala agar tidak tersasar fiskal itu sendiri. Seterusnya ialah komitmen politik yang padu dapat memastikan kelancaran dan pelaksanaan FRL khususnya dalam persekitaran ekonomi global yang dinamik. Selain itu, kerajaan juga harus meningkatkan kecekapan dan kepesanan perbelanjaan serta memastikan amalan terbaik dan telus dalam pengurusan pembelanjaan awam. Pembelanjaan akan dipenuhi kepada projek berimpak tinggi dan berpaksikan kepada rakyat
penghujung dia mesti memberi manfaat pada rakyat lah. So berdasarkan keperluan dan keupayaan untuk belanja tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan awam. Okey, langkah kerja yang bersistematik dapat memberi gambaran tentang beban hutang negara dalam tempoh jangka masa pendek. So berbanding dengan landasan kemampuan simpanan hutang dengan mengenal pasti kelemahan dan struktur hutang atau rangka kerja dia ada serta mengkaji 4 dasar persabdaran hutang adalah salah satu alternatif dia. Konsolidasi fizikal dan pengenalan hutang secara berperingkat penting untuk membina simpanan fiskal yang mencukupi terutama semasa krisis ekonomi dan kewangan global. Justru tahap hutang yang mencukupi akan terus meningkat. Tahap hutang yang mampu akan terus meningkatkan keyakinan pelabur untuk melabur di negara kita, khususnya negara yang kita yang berdalam ini. Sekian, terima kasih.